Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, bagi kuliah seterusnya kita akan melihat dari segi penulisan pernyataan masalah dalam proposal dalam kaedah pendidikan kuantitatif. Jadi dalam penulisan pernyataan masalah ini seperti mana yang saya telah bincangkan semalam kalau kita lihat dalam pernyataan masalah ini dan juga dalam proposal ini kita ada bab 1, 2 dan 3. Kalau bab 1 ni lebih kepada pengenalan why, bab 2 sorotan literatur berkenaan what, dan bab 3 ialah metodologi kajian atau how, bagaimana kita nak menyediakan dari segi proposal kajian. Okey, dari segi kalau kita lihat bab 1 ini, kalau kita lihat dari segi dari proposal anda nanti ialah pertama sekali adalah pendahuluan lah. Dari segi pengulangan penulisan memperkenalkan tajuk kajian secara umum ditulis secara ringkas dengan bentuk penulisan sama ada gambaran keseluruhan ataupun gambaran keseluruhan tentang topik kajian dalam pendahuluan. Seterusnya ini adalah contoh bagaimana ada dua visi bagaimana anda boleh menulis dari segi pendekatan pendahuluan itu di versi A menggambarkan keseluruhan, mencakupi keseluruhan dari segi skop kajian yang anda, topik yang anda nak laksanakan. Manakala versi B kalau anda lihat dari segi berfokus terus kepada apa sebenarnya topik yang hendak dilaksanakan dalam kajian tersebut. Okey, seterusnya kita juga lihat dari segi versi A dan versi B bagi perkara 12.0 iaitu rumusan dia ada sangkut paut jugalah dari segi pendahuluan tadi. Di sini kita lihat penyelidik menerangkan tentang keseluruhan, menjelaskan apa yang ada dan terkandung dalam bab 1 ataupun dari segi pengenalan itu, dan versi B kita lihat dari segi rumusan penekanan kepada topik. Anda boleh pilih mana-mana satulah kaedah ini sebagai satu contoh dalam anda punya proposal dalam kajian nanti bila melibatkan penulisan Okey, kita lihat yang perkara 2.0 tadi pengenalan. 2.0 ini kita lihat latar belakang kajian. Kalau kita lihat di sini latar belakang ini ialah perkara yang melatari kajian, itulah bagaimana ia mempengaruhi kajian. Yang kedua, perlu disusun proses itu, tajuk itu dan secara sistematik dan berfokus, ulasan perlu logik, bernas, relevan dan menjurus kepada topik kajian, dan seterusnya kena lihat juga kepentingan kajian ini dilaksanakan, dan penulisan perlu mantap dan merujuk kepada fakta kepada fakta. Okey, seterusnya kalau kita lihat tipnya ialah rujuk tajuk kajian, kena pasti kata kunci dalam tajuk kajian. Itulah yang perlu diulas dalam latar belakang ni dalam latar belakang kajian. Okey, seterusnya kalau kita lihat kesan intervensi permainan digital bagi meningkatkan kefahaman ataupun konsep pengaturcaraan dalam kalangan pelajar kolej komuniti. Kalau kita lihat di sini latar belakang kajian dia berfokus kepada pendekatan pembelajaran, permainan digital dalam pembelajaran dan juga konsep pengaturcaraan itu. Jadi berkisar kepada 3 aspek inilah dalam penulisan latar belakang kajian. Dia menekankan tentang kolej komuniti tentang kolej komuniti. Ini satu contoh lagi, definisi dan kecenderungan nilai memula diri dan kalangan pelajar. Kalau kita lihat latar belakangnya lebih berfokus ketiga-tiganya kepada pelajar universiti lah. Jadi contohnya nanti kalau dalam tajuk anda boleh lihat dari segi skop yang anda nak kaji di situ. Okey, dari segi pernyataan masalah dan tujuan kajian, pernyataan masalah mesti mengandungi 5 elemen lah. Pertama sekali ialah dari segi isu masalah yang menjadi fokus kajian. Yang kedua, menulis sorotan ringkas mengenai kajian-kajian lepas. Yang ketiga, membezakan kajian-kajian itu dengan kajian yang berkenaan dengan objek kajian yang anda nak buat, ada gap atau tidak. Mensasarkan audien kajian dan kepentingan kajian ini kepada negara atau melibatkan dasar lah. Menyatakan tujuan kajian dijalankan dalam pernyataan masalah inilah. Okey, kita lihat contoh. Yang ini pengaruh pertimbangan moral dan motivasi kat atas nilai moral di kalangan pelajar sekolah menengah. Okey, di sini nilai variable-nya pertimbangan moral, motivasi terhadap nilai moral. Okey, di sini contoh penulisan lah. Ada 5 elemen tadi perlu dimasukkan. Di sini kita ada diberi contohnya dari segi menyatakan isu masalah dan juga dalam fokus kajian, apa bukti dia. Perlu ada kajian-kajian lepas,
data terbitan, laporan akhbar mini kajian dan pengalaman sendiri itu. Seterusnya di sini juga elemen kedua menulis sorotan, kajian-kajian lepas lah mengenai variable yang serupa lah, kita berfokus kepada nilai moral tadi, nilai moral yang kita nak laksanakan tadi dalam kajian itu. Seterusnya elemen 2 juga menulis sorotan dan ulasan mengenai kajian lepas yang berupa kajian terhadap pertimbangan moral dan juga yang berkaitan dengan skop dalam kajian ini lah. Perlu ada reviewing dan not reporting. Anda bukan melapor tetapi anda menganalisis dari segi data-data itu, dari segi kajian-kajian lepas itu, dan perlu kajian-kajian terkini lah. Okay, ini juga elemen 3 membezakan kajian-kajian lepas dengan kajian ini. Anda kena mengulas, mesti mengkritik contoh, namun begitu, ini keyword-keyword dia lah, belum konklusif, masih kurang kajian. Ini antara elemen keyword-keyword yang perlu ada dalam anda punya penulisan nanti, latar belakang tu. Maksudnya perlu mencari gap lah, ada gap. Membantu dalam menetapkan objektif kajian. Dan apakah apa yang ditulis sebagai objektif kajian perlu dibincangkan disebut dalam pernyataan masalah. Itu yang perlu ditekankan Okey, di sini juga ada tambahan menyasarkan audien atau subjek kajian dan kepentingannya kepada negara. Kalau anda lihat di sini lebih kepada kita nak melihat mungkin dasar dan juga teori lah kita masukkan di sini Dan elemen kelima menyatakan tujuan kajian, dan di akhir peringkat itu pula ada tujuan dia untuk menentukan tahap ke faktor demografi ke bentuk hubungan dan sumbangan Okey, ini ialah tujuan kajian, statement of purpose. Kalau anda lihat sini, inilah formatnya yang untuk bab 1 ni yang perlu anda sediakan nanti dalam penulisan proposal itu, yang bukan semua tetapi ada sebahagian yang dalam format yang diberikan itu. Kalau dalam penulisan proposal pernyataan masalah perlu ada elemen 1 dengan 4 tadi. Sehubungan itu kajian karakter majlis sekolah inilah elemen 5 perlu ditekankan. Begitu juga dengan seterusnya, sama juga elemen dalam pernyataan masalah dan tujuan kajian, pernyataan masalah 1 dengan 4 dan tujuan kajian elemen 5. Inilah formatnya, dah ada pun disediakan Okey, kita lihat penulisan, objektif, soalan dan hipotesis dalam kajian kuantitatif. Okey, perlu ada kesinambungan dari segi pernyataan masalah tadi, ada tujuan kajian, objektif kajian, soalan kajian dan hipotesis kajian jika perlulah. Perlu berkesinambungan Okey, kita lihat tinjauan. Ini keadaan tinjauan, kalau kita lihat berkenaan dengan masih lagi contoh yang sama kita lihat di sini pertimbangan moral, motivasi ke arah nilai moral lah. Okey, ini ialah contoh tujuan kajian, objektif kajian dan soalan kajian. Jadi maksud di sinilah kita menyatakan tujuan kajian ini secara menyeluruh untuk kita pecahkan kepada objektif-objektif yang anda telah pilih dan soalan kajian. Jadi mesti dia seiring cuma berubah dari segi ayat sajalah. Soalan kajian dia terus tanda soal dan manakala objektif dia pernyataan itu. Dia mesti sama objektif mesti 5, soalan kajian mesti 5. Yang objektif 5, soalan kajian ada 3. Dia salah lah. Maksudnya tidak seiring, tidak ada kesinambungan. Okey, kita lihat juga di sini hipotesis kajian. Maksudnya untuk satu ni tahap pertimbangan motivasi ni tidak ada hipotesis, tetapi untuk yang perbezaan, korelasi, pengaruh dan pengaruh ni kita ada hipotesis lah. Boleh disediakan hipotesis itu sebagai satu andaian awal untuk sebagai panduan untuk kita melaksanakan kajian ini kajian yang anda nak jalankan ini. Okey, hipotesis ni kalau kita lihat sebenarnya tidak terdapat perbezaan. Maksud kita melihat perbezaan antara variable itu pertimbangan moral dan juga signifikan antara lelaki dan perempuan. Jadi dia boleh ditolak lah, terima ataupun ditolak. Manakala hipotesis alternatif dia berarah sama ada tidak berarah atau berarah. Maksudnya di sini dia dah menetapkan dari segi hipotesis itu. Contohnya pertimbangan moral lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Dia dah tetapkan. Sama ada dia boleh tolak atau diterima bergantung kepada analisis data yang kita laksanakanlah, penyelidik laksanakan nanti. Okey, ini ialah soalan kajian dan bentuk bagaimana menganalisis nanti. Contohnya, apakah tahap pertimbangan, adakah terdapat perbezaan. Ini akan ada tinjauan deskriptif lah penerangan adakah terdapat korelasi, Ini confirm lah korelasi tinjauan korelasi dan data itu dalam bentuk data korelasi lah.
Dan adakah terdapat pengaruh atau sumbangan? Nah, ini tinjauan pengaruh. Kita akan lihat dari segi analisis itu sama ada nilai minnya atau pihak sistem PAY-nya ya, ataupun signifikan tidak signifikan pengaruh itu di analisis nantilah. Dan setengah penilaian dia menyatakan persoalan kajian. Ini antara persoalan kajian ataupun soal kajian lah ya. Okey. Seterusnya kita lihat juga ada tinjauan sama juga yang tadi, yang ini ya, bagaimana tujuan, objektif dan soal kajian ditulis, bagaimana hipotesis itu tadi ditulis sama ya. Di dalam apa nama kita nak melihat hipotesis ini jika ia perlu dilaksanakan, kita laksanakan lah. Okey. Okey, ini sama juga seperti tadi. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Yang ini ialah tadi contoh tinjauan, yang ini ialah eksperimen ya. Ini kesan simulasi PIT terhadap pencapaian pelajar fizik. Ini pelajar fizik lah, tingkatan 4 di sebuah sekolah menengah kebangsaan. Okey, tujuan kajian sama. Di sini menyimpulkan bahawa proses pembelajaran dan seterusnya memperkenalkan pembelajaran yang berpandukan simulasi lah. Simulasi PIT ini untuk menilai kesannya terhadap pencapaian pelajar. Okey, ini contoh kajian eksperimental yang boleh dilaksanakan. Contohnya single group design. Ini kita hanya penyelidik berfokus kepada one group, sama ada pretest atau post test. Jadi maksudnya dia ada masa dia, tapi kita berfokus satu group saja. Quasi experimental design melibatkan dua, ya. Static group computation, non incremental control group. Maksud di sini ada quasi experimental, dia ada dua group. Dan true experimental design ni dia ada pretest, post test, control group. Dia maksudnya kumpulan kawalan. Post test only control group. Maksudnya kita hanya melihat control group saja, kawalan saja. Single factor multiple treatment, adanya rawatan, serta for group dan factorial. Jadi yang ini dia hanya melibat kepada pretest control group, kumpulan kawalan saja, tidak melihat kumpulan rawatan. Tapi yang ini yang biasa dilaksanakan oleh pendidik lah untuk melihat compare antara kaedah rawatan dan juga kaedah kawalan ya. Okey, cuba kita lihat di sini one group pretest dan post test ini. Ini dah kaedah rawatan intervensi, ujian pra, ujian post. Ada PDBC simulasi tadilah, ini kumpulan rawatan ya. Di sini juga adalah dia punya objektif kajian, nak mengukur perbezaan ya. Dan juga nak melihat hipotesis adakah terdapat perbezaan ya. Ini kalau kita untuk melihat gunakan nol ya. Yang ini kita gunakan alternatif, adakah terdapat perbezaan skor min. Ini kita dah letakkan dia punya skor tinggi atau rendah. Kalau diterima, maksudnya skor itu tinggi lah. Kalau tidak diterima, kita tolak di sini, maka itu tidak diterima dalam data kita lah, kajian kita. Okey, ini pretest, post test, control group. Control group ni yang ini kawalan, rawatan. Okey, ada dua kumpulan dan setengah penilaian menggunakan tradisional lah di sini. Sama je, sama ada konvensional atau tradisional ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada ujian pra, ujian post ya. Kat sini ialah kaedah yang digunakan lah. Okey, objektif kajian sama, mesti sama juga. Kalau sini mengukur perbezaan pencapaian, di sini ialah nak lihat perbezaan pencapaian ya. Perbezaan pencapaian yang signifikan antara pelajar dan konvensional dan pelajar fit dalam ujian pra ya. Sama juga di sinilah, mengukur perbezaan, adakah terdapat perbezaan. Jadi dia mesti selari ya dari segi objektif dan juga kajian dalam eksperimen ini. Okey, yang ini sama juga berkenaan dengan objektif kajian. Kita lihat dari kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan lah. PDBC konvensional dan PDBC simulation ya. Dan di sini juga kita lihat adanya 4 ya, ada 4 hipotesis dan biasanya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang pertama ni kita tak ukur lah, sebab yang pertama ni skor min ni kita antara uji pra dan kumpulan ni masih belum dilaksanakan lagi, kita tak boleh ukur hipotesis itu. Selepas saja cuma kita akan lihat dari segi ujian pencapaian saja ya. Ujian pencapaian itu kita lihat dari awal berapa tahapnya, dan selepas tu kita akan tengoklah bila kita gunakan rawatan. Yang ini dia berjalan seperti biasa, kita akan dapat nilai di pasca nanti berapa dia punya nilai itu signifikan tidak signifikan, ataupun berapa nilai ujian atau berdasarkan kepada rawatan yang diberikan oleh penyelidik ataupun guru lah yang terlibat. Jadi 9 pendidik tidak menjadikan pernyataan tidak terdapat perbezaan skor min pencapaian signifikan dalam ujian pra antara kumpulan konvensional dan kaedah
peptide tadilah sebagai hipotesis yang tak diuji, kerana ia perlu dibuktikan dulu sebenarnya tidak terdapat beza lah, jadi tak perlulah kita hurai dulu dari segi ucapan approach tu dan kerana dia sama dari segi kesetaraannya. Okey.